وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tuan Nazim Masjid dan jawatan kuasa, imam dan pegawai masjid, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ini dapat kita memulakan kuliah kita pun tak boleh sembang lama-lama tuan. Itulah antara kelebihan pandemik ini, semua tak boleh lama. Yang boleh lama macam mana tuan? Shopping komplek. Shopping komplek boleh. Jadi tak lama lagi dalam minggu depan insya-Allah kita akan menyambut Idul Adha. Kebiasaan kita dulu bila Idul Adha menjadi sunat muakkadah untuk orang melakukan korban. Maka disembelihlah lembu, kambing, ada yang nak mula cari unta, kan? Orang alim cakap A, dia cakap B. Baca kitab baru dulai, kan? Maka ramailah nak berkorban. Itu dulu tuan-tuan. Sekarang ni korban kena minta kebenaran. Jadi yang payah tu pengarah Jabatan Agama lah, kan? Sebab dia kata pengarah Jabatan Agama ni macam orang kafir perangai kata. Itu tak boleh, ini tak boleh, itu tak boleh. Sebenarnya bukan tak boleh tuan, boleh, tapi keadaan sekarang memerlukan kita lebih berhati-hati. Maka kita pun hari ni ramai juga lah orang korban bunyi ni. Sebab tak dapat korban, tak diluluskan oleh jain, dia kata, kan? Sedap mulut tu. Kalau saya tuntut ke akhirat so, mati dia orang ni. Saya ambil kesempatan ni, saya terangkan sikit-sikit lah. Bila kita baca tentang Imbrah ni, kita ambil yang semasa punya masalah tu. Macam mana kita nak apply Imbrah daripada korban, kalau tak kita duk main semangat macam tu je lah. Bila orang mohon korban mengikut Jabatan Veterina, kena dapatkan lokasi dulu. Mengikut Jabatan Veterina, bukan jabatan saya. Ikut ambil lokasi dulu. Sebab nanti akan ada 2 permit, kan? Satu permit sembelih, satu permit nak pindahkan binatang tu. So dia kena ada lokasi dia tuan-tuan. So lokasi ni ada 3 pihak terlibat. Untuk masjid surau, itu Jabatan Agama. Setakat ni saya ingat yang masjid surau tak ada problem, kecuali masjid tu ada problem. Sebab banyak masalah di negeri. Masjid lah paling banyak masalah. Saya ingatkan orang masjid ni tak degil tuan. Orang masjid lah paling degil tuan. Tak apa perangai, tak tahulah orang masjid ni. Ada pula masjid yang tak nak melaksanakan korban. Walaupun anak qaryah dia nak gunakan tempat tu untuk korban pun dia tak bagi. Ada tuan. Di atas sikit pada yang Tuan Agung. Faham tuan ni? Ni mula nak marah ni. Ni mula nak marah tuan. Dia punya kuasa tu, nazir masjid tu atas sikit, atas lagi daripada ni, atas lagi pada pengarah, atas lagi pada Menteri Besar, atas lagi tuan. Tak tahu atas mana dia tu. Dia pun tak bagi. Bila tak bagi, kawan dah ada lembu tuan, ada tang Pahang, ada tang Kelantan, ada tang Terengganu, betul tuan kan? Dan orang ni nak melakukan ibadah, iaitu ibadah korban, betul tuan ya? Sekarang ni kena buat di luar daripada masjid dan surau. So masjid tu tak bagi ataupun surau tu tak bagi, maka ada yang dibuat di balai raya, ada yang dibuat di padang, kan? Siapa yang buat di padang, bermakna dia kena minta kebenaran sama ada daripada PBT atau daripada jabat daerah. Tak lulus, tak lulus lah kawan punya permohonan tuan, kena tendang. Dia masuk tadi dalam laman web Jain lah kena. Dia kata apa, orang nak ibadah je, pengarah Jabatan Agama tak bagi pula, dia kata. Banyak betul pahala saya ada 3 hari ni. Sabar ya tuan. Tapi Ustaz Ridwan lah jadi bala. Dia nak buat kat rumah tak boleh, kan? Dia buat kat rumah tak boleh. Itu SOP tuan-tuan. Tapi kalau nak buat kat masjid, surau,
saya tiada halangan, kan. Tapi untuk yang lain ada jugalah yang, jadi itulah kegairahan umat Islam dalam melakukan ibadah korban. Habis tumbang lembu, tuan-tuan, lembu pun tahu dah time ni dia kena punya. Tetapi tuan-tuan, kalau kita tengok ni, kesimpulan saya, orang Islam di negara kita ni belum bersedia untuk menerima hakikat apabila benda tu darurat. Dia belum bersedia. Itulah masalah dia. Sebab itu saya bimbang keadaan ni, tuan-tuan. Nanti kan saya tak boleh lama, tapi saya cepat je saya terangkan, tak lama masa tu. Sebab tu orang Islam di negara ini dan di mana dunia pun, dia takkan lebih jadi hebat. Sebab semoleh lembu hebat, 20 orang tumbang seekor. Itu orang Melayu lah, orang Arab tak ramai, orang Melayu. Orang Melayu kalau korban lembu 20 orang, tuan. 5 atas perut. Atas perut ke bawah tu. Orang lain tengok orang Melayu korban, la ilaha illallah. Dia ni mati kena semoleh ke, mati kena hempap. Saya pun tengah fikir juga tu modul tu, nak mengajar orang kampung macam mana nak merebahkan lembu. Rebahkan lembu ni 2 orang boleh, tuan. Sebenarnya nak kena teknik je. Tak habis, tuan, silang pula dengan kayu 2-4, kayu beluti 2x4 ni. Tuan-tuan tahu tak 2x4 tu apa? 4 inci. Yang besar tu, tuan, kalau katuk ke lembu tu, matilah lembu tu. Rebahkan kawan tu. Semangat, tuan-tuan. Tetapi apabila ibrah daripada ibadah korban itu dituntut untuk kita melaksanakan, yang ini kita fail. Yang ini kita fail. Bab sembelih binatang, insya-Allah. Sebab itu ibrah daripada sembelih binatang yang kita buat ialah kita sembelih saudara Islam kita. Itu kita pandai, kan? Sebagaimana kita sembelih binatang, macam tu kita sembelih saudara Islam kita. Nampaknya kat situ dia dapat, kan? Boleh faham, kan? Macam tak apa nak faham lagi tu, ya? Sebab tuan-tuan sukanya molih binatang, tuan-tuan selalu semolih orang Islam. Itu lah dia. Sebab permainan, saya tengok muka tuan-tuan ni semua main gasing kecil-kecil dulu ni, kan? Perangai orang, permainan orang Melayu mesti jahanam kalau orang lain punya. Main gasing, pangkah gasing kawan tu baru buat pagi tadi pakai batang nangka dah. Habis pecah terbelah kawan tu punya. Betul, tuan? Daripada peristiwa korban ni sebenarnya, tuan-tuan, ibrah daripada peristiwa besar ni lain. Dia menyebut tentang macam mana hati yang istiqamah, pengorbanan, dan juga, tuan-tuan, perjuangan. Ini yang kita sepatut ambil. Cuba tuan-tuan bayangkan, kita makin, tuan-tuan, saya tengok muka tuan ni, bayar-bayar ayah saya banyaknya. Tengok balik, kita tanya mak kita dulu nikah macam mana, payah nikah zaman dulu, tuan. Bukan senang, kan? Zaman dulu nikah macam sekarang, WhatsApp jadi. Dulu nak orang ni 9, tuan-tuan, habis kena panggil pak saudara semua tu. Musyawarah dulu, ni anak Darodan, ada orang nak pinang ni, Long, macam mana pandangan kau? Kan dia ada mesyuarat dia tu. Susah nak dapat, nak ada orang, khususnya lagi 9, tuan. Musyawarah dulu. Palung kata, aku tak ada masalah, aku tengok budak lelaki yang datang minat kau ni bagus ni, kan? Kata Pak Long. Kata Pak Ngah, aku tak ada hal. Putih kata kau, putih kata aku, hitam kata kau, hitam kata aku. Kata Pak Ngah. Yang Pak Lang pula kata, Eden tak setuju. Kau tak tahu omak itu buku X mau dia. Seorang tak setuju, tuan-tuan, jadi payah tu satu. Tuan, ada seorang ni apa selera tak setuju. Mula, tuan-tuan. Macam mana ni? Kita tangguh dulu, kan? Tangguh dulu. Payah, tuan-tuan. Nak kahwin tu zaman sekarang senang sangat, tuan-tuan. Senang sangat nak kahwin. Kau jawab boleh kahwin, kau jawab dah kahwin, kau jawab dah kahwin, tuan-tuan. Jadi bila saya tengok, tuan-tuan ni kan, ni zaman kahwin susah dulu. Saya pun dah lupa, tuan, saya pun budak lagi masa tu. Kayu berakar ni panggil saudara-saudara ni.
Kat situlah putus apa benda. Yang belah hulu siapa nak panggil, yang belah barat siapa nak panggil, belah apa, macam itulah. Yang belah sana kau panggil, belah sini kau panggil, gitu kan. Betul tuan-tuan? Zaman tu mana ada ni tuan, kad ni, mana ada. Lah sekarang ni minta pak saudara kunuri pun pakai WhatsApp ni, tuan bayangkan. Kurang asam punya nak saudara. Dah habis tu apa benda apa semua, dah dekat nak majlis kahwin, dia panggil berkampung pula. Orang kampung datang ramai, ada yang potong kayu, ada yang buat pangkin, ada yang buat balai, betul kan? Ada yang buat kemah, ada yang buat pelamin. Saya selalunya kerja buat pelamin tu lah, sebab nak melenturkan buluh tu kerja senang tuan. Tu budak-budaknya kerja tu. Malam nak nikah tu apa tuan-tuan? Malam nak nikah tu balut buluh tu, pakai kertas warna tu, gunting racik halus kan, dia ada bunga. Tuan-tuan ni macam tak pernah buat ni. Cara tuan-tuan lah. Kau tuan-tuan ke dulu kahwin hotel? Action itulah pokok bunga. Tengok lagi album lama nak tengok. Balut tu susah lah tuan-tuan. Kalau Negeri Sembilan ni habis kahwin pula tuan, pergi bawa pula bokor tuan-tuan. Bokor ni kena ada penganan, beras lagi nak. Banyak cerita tuan. Macam ni tu mengacau tu kan. Masa cair tu ramai tuan-tuan. Bila dia dah menendang, seorang lagi. Tuan-tuan kan? Lepas tu yang perempuan pula cari daun apa, mengkuang tu, buat dia punya mall. Tahu mall dia? Saya cerita panjang ni, saya nak mengatakan susah ni tuan. Ni cerita panjang ni, nak mengatakan susah. Letak pula dalam tu. Okey, bila hari dah lepas kahwin, pergi rumah pak saudara, rumah mamak saudara. Bukan pula jauh-jauh tuan. Ada separuh tu baru pergi meneroka di Palung sana. Daripada Gombau tuan, pergi Palung 8. Tuan-tuan bayangkan zaman tu. Sakit tuan. Naik motor Kapcai 50cc. Tuan-tuan tahu tak? Yang lampu signal lalu. Naik Bukit Palung pun mencangut, kata orang Sembilan. Orang rumah walaupun baru dah semangat dah pula tuan-tuan. Langsung berhenti pula tengah bukit, eret motor tuan. Macam tu punya payah tuan. Kemudian berlakulah perkahwinan lama, mengandunglah perempuan tu. Isteri kita tu mengandung tuan. Masa tu salin pula panggil bidan ni. Kan orang rumah kita dalam bilik kita kat luar tu. Macam drama juga lah. Kejap kulu, kejap kili, kejap kulu, kejap kili. Betul tuan? Risau lah tuan. Ramai pula yang mati tuan. Akibat bersalin tu, zaman tu. Kan? Ramai tuan. Songsang sikit mati, songsang sikit mati. Lepas tu yang kat luar ni baca ayat kursi, sebab banyak-banyak pula hantu zaman tu. Nak bersalin ni. Kat hospital sekarang tak ada pula hantu kan? Zaman kampung tu. Salin pula. Kemudian tuan-tuan nak besarkan anak tu dengan kain cawat dia, dengan payah tuan-tuan. Nak kena bakar pisang. Akhir tuan-tuan, bila anak tu dah boleh bawa main-main, dah boleh senyum-senyum lah, dia boleh golak tuan. Hati dah suka ayah ni kan, mati tuan. Suruh semoleh. Saya nak tanya tuan, tuan boleh semoleh tuan? Anak sedap buat main ni dipanggil semoleh, boleh tuan? Ada satu sekolah asrama budak sekolah rendah tapi duduk asrama. Tak silap saya di Petasih ke di mana, Jelebu kan. Agak-agaknya mak ayah ni yang nak hantar anak yang darjah empek pergi situ tuan. Agak-agak macam mana rasa tuan? Asingkan anak ni dudukkan asrama dalam hutan belantara. Zaman tu tak macam tu cantik je. Jelebu tuan, itu hutan belantara tuan. Itu tempat bukan rimau je, jin semua bertendang kat situ. Masa tu tuan, Allah nak tinggalkan anak kecil. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam dah, Siti Hajar ni je jauh kan, tinggalkan pula kat situ, balik pula semula kan. Kemudian dah besar ni Ismail ni, baru dapat jumpa, sedap-sedap main suruh sembelih. Agak-agak tuan-tuan, orang jenis apa boleh buat kerja macam ni? Ini yang saya katakan,
Orang kata yang memahami maksud ubudiyah kepada Allah. Nabi Ibrahim ni seorang rasul pilihan, ulul azmi, yang memahami maksud bahawa dia tu hamba Allah. Saya pun sedap cakap ni tuan. Tak payah tuan-tuan ngata saya ngata sendiri, senang. Alah ustaz tu cakap boleh lah. Memang saya ngaku tuan, saya pun susah juga, bukan tuan-tuan ni, kita semua ni dalam ujian itu. Kita semua ni dalam ujian ni tuan. Akhirnya ramai orang yang beriman, dia punya kualiti keimanannya taklah elok mana. Sebab maksud dia itu hamba Allah itu tidak tercapai. Sembelih kerbau insya-Allah. Kan? Sembelih lembu insya-Allah. Betul-betul kan? Nak korban lebih sikit pada tu, assalamualaikum. Bila arahan kata sembahyang tak boleh ramai, dia kata pengarah Jabatan Agama ni lemah lagi, angkuh. Takut kepada makhluk. Itu yang tak tahan tuan. Dia kata saya takut kepada syirik tuan. Alah, saya tanya dia, isteri berapa? Seorang. Kenapa tak lebih? Saya faham lah tu. Dia takut ke makhluk. Tak kapi pula dia. Saya ni dikapikannya tuan. Bukan main semangat lagi. Bila kita buka sembahyang, dia lah yang tak datang, yang sibuk tadi tu. Betul tuan. Negeri Sembilan ni antara negeri yang awal tu buka ramai ni. Tapi orang Negeri Sembilan ni entah apa bangsa tak tahu tu. Ini nampak macam live ni kan. Hentam tuan, kalau kena keluar pun nak buat macam mana. Betul tuan, saya tengok bertahun-tahun ni korban ni. Apa yang dipaham? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyuhanu amala. Tuan-tuan semua ni takut mati tak? Soalan tuan-tuan jangan jawab ya ke tak, dalam mati je. Tuan-tuan takut tak mati? Ada yang kata takut ustaz. Mati ni makhluk ke tak makhluk? Kalau berdasarkan ayat tadi, mati makhluk tuan. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menjadikan mati dan hidup. Mana mati pun makhluk, hidup pun makhluk. Tiba-tiba tuan-tuan takut ke mati. Tuan. Tak sama macam saya, takut ke virus juga. Action tak selesai. Ini apalah pengarah takut makhluk, syirik. Adalah. Hei Allah ya Tuhan. Bila tangan dia luka, mandi tu angkat tangan macam ni. Tak nak kena air, semua shower. Kenapa angkat tangan ni? Takut makhluk. Apa makhluk ni takut tuan? Air. Takut kena luka pedih tu kan? Pedih pun dia takut, air pun takut. Double makhluk dia takut tuan. Campur pula takut kena sabun lagi 3 tuan. Banyak cekadak dia. Ni kalau tuan-tuan faham maksud saya ni. Saya cakap ni tuan, orang kata seolah-olah akidah dia betul. Hakikatnya tuan, dia serupa macam yang disalahkan juga. Tak ada beza tuan. Itu saya kata kadang-kadang orang masjid ni dahsyat pada orang tak datang masjid. Konon-konon dia belajar ilmu kitab faraid lah, apalah aqidatun najin lah. Bukan main lagi tuan. Dia belajar pernah faham ni kan. Orang kalau faham ni lain perangai dia. Ada seorang di sebuah masjid, ni cerita pandemik ni senang nak bagi tuan-tuan faham ya. Kita nak apply dalam hidup tuan-tuan kalau cakap pasal ya. Dia ni istiqamah sampai kat masjid, jawatan kuasa tak bagi masuk. Jawatan kuasa pun terima kasih lah. Bila dia serius sikit tu, memang orang menyampah tuan ya. Tuan-tuan ambil lah sikit menyampah orang kat tuan-tuan tu. Ini semua kena kat saya je. Orang pun menyampah ni tuan kuasa ni. Apa dia kata bukan masjid tu penuh, kosong lagi. Nampak tuan? Dia marah. Jawatan kuasa dah balik SOP balik. Kosong tak pasal-pasal. Aku tahulah dia masih muda-muda orang. Sama cuy ayam habis pula ukit yang lain. Tuan dapat tak apa saya cakap ni? Tuan-tuan ni macam tak faham ni. Kan saya balik kan? Tuan-tuan,
Cuba tuan-tuan tengok Nabi Ibrahim AS tadi, yang kita ikut dia selama ini. Itu perintah, buat je. Tapi adakah Allah nak menzalimi atas perintah dia? Tidak. Dan perkara itu kembali kepada kita. Itu sebabnya kalau orang mengaji tasawuf, tuan, dia ya, hidup dia tenang. Buat pun dapat pahala, tak buat pun dapat pahala. Betul tuan? Pelik tuan. Buat dapat pahala, tak buat pun dapat pahala. Saya selalu bagi contoh kan. Saya masa almarhum Syekh Murtada. Ini bukan salah almarhum, salah saya kan. Tapi saya nak cerita zaman tu. Tuan-tuan kenal almarhum Syekh Murtada ni, mufti kita sebelum Tok Yusof ni. Dia ni suka setiap hari suka bagi orang makan. Kalau tak ada orang telefon, kaki tangan pejabat lah kan. Selalunya saya seorang daripadanya lah. Pagi je dah siap teh dengan apa, nasi ke bihun ke. Kadang pagi masuk makan dengan dia. Bila jatuh bulan Syawal, sunat sembahyang sunat puasa Syawal kan 6 hari. Kita ni pun nak puasa lah. Kita pun niat puasa. Niat puasa, datang ofis. Ustaz, nanti minum dengan aku. Dia sebut aku, dia tak sebut saya. Nanti minum dengan aku tuan-tuan nak buat macam mana tu? Saya nak tanya tuan-tuan nak buat macam mana tu? Kalau kita tu saya puasa tuan-tuan kan, betul kan? Tuan-tuan ingat elok ke ngaku macam tu? Tuan-tuan ingat elok ke ngaku macam tu? Ni seorang alim besar kan, orang yang banyak ibadah pada kita, ajak minum. Tuan-tuan kata aku nak puasa, nampak tak? Saya puasa tu, minta maaf tu. Tuan-tuan agak macam mana perangai kita tu? Perangai orang bangang ke perangai orang codik tuan? Itu perangai orang bahalul tuan. Perangai orang tak faham, tak ada ilmu. Mula-mula saya macam tu tuan. Lepas tu dia gelak kata, hihihihi. Dia gelak macam tu kan. Saya kata apa pula orang tua ni nak ngajar apa tu saya. Lepas tu gitu kan, puasa dia ajak saya minum. Ustaz, kau minum aku dah 2 hari pula macam ni kan. Kali ketiga tu saya minum je lah. Minum dah setengah hari ni tuan, dah pukul 10 tuan kan. Daripada pukul 6 tadi tak makan ni kan, orang rumah pun hidang tolu separuh masak pun tak makan lah. Abang puasa hari ni, abang puasa hari ni. Sampai pejabat kena jamu ke koci tuan. Alah, macam mana nak buat ni. Saya pun buka makan, tapi tak cakap apa lah. Kang Ustaz minum dengan saya? Okey tu, okey. Saya pun masuk minum. Dia tengok saya tuan, orang alim kan. Kau puasa ke tadi? Puasa. Lepas tu dia cakap, aku tahu kau puasa. Aku nak tengok timbalan mufti ni faham tak faham. Nasib baik tuan-tuan kalau tak nampak bangang jadi timbalan mufti. Aku nak tengok kau faham tak faham. Dalam melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala, ada keadaan memang sunat kita, ada keadaan atas jemputan orang jadi wajib. Antara sunat dengan wajib, tuan-tuan nak ambil yang mana? Apatah lagi pula tuan-tuan, segi afdaliyat pula, makan pula dengan orang alim. Tuan-tuan, jadi kita kena ambil keputusan meletakkan yang lebih utama, tuan, yang lebih baik faedahnya kepada kita. Kemudian silaturahim pula, manalah tahu takut-takut terasa hati pula. Dah 3 kali aku ajak, sekali pun dia tak nak kan. Dia terasa hati, mana kita tahu. Betul kan? Sebab itu orang yang faham, dia tak ada masalah lah hidup dia. Puasa pun okey, tak puasa pun okey. Orang yang ada masalah ni, bila dia tengok orang tak puasa tak okey, memang dia yang masalah kan. Boleh faham? Ni payah syarah macam ni, jarang jumpa ni kan. Hari ni pun tuan-tuan jumpa agaknya.
Aduh pula ustaz pengarah kata tak puasa pun okey. Betul tak? Ni yang tuan-tuan tak mengamuk sebab tak pergi haji pasal apa? Kenapa tak buat demonstrasi? Pandai pula tu tak pergi tu. Tak ada pula dia mengamuk tuan. Tapi tak dapat semayang tuan. Ui, dia punya belasah. Kita jangan takut dengan makhluk, sesungguhnya perbuatan tu syirik. Amboi. Ni yang dia tak pergi berenang pergi Saudi ni, pergi buat haji, kenapa? Sebab bab itu orang senang faham. Boleh faham tak? Orang faham sesuatu hukum tu terpisah-pisah. Sebab tuan-tuan, saya sebut hal ni pagi ni supaya kita jangan salah pegang panduan. Tu kalau kita tengok ustaz-ustaz zaman dulu, tengok lebay-lebay zaman mana ada problem kan. Betul tak? Yang datang mengaji dengan dia tu rambut berjurai tuan, perempuan kan. Mana ada kaki tudung. Ustazah pun pakai ki. Betul tak? Tapi dia sabar. Saya oleh kerana dalam hidup saya tuan, dalam servis saya 13 tahun saya dengan Syekh Murtada tuan, saya tengok dia. Nasib baik saya ni jadi staff dia. Bila jadi pengarah ni senang sikit tuan-tuan. Saya ada sedikit orang kata apa pengalaman cara dia tu. Saya kata patutlah dia buat macam ni. Patutlah Syekh Murtada buat macam ni. Kalau saya tak jumpa duduk dengan bos yang tak apa cerdik macam saya tuan, tak tahu tuan. Macam manalah saya nak menjaga 298 masjid, 1064 surau, 16 sekolah, 12 pejabat. Itu yang atas darat tuan-tuan. Yang dalam bumi tak berapa ribu pula kubur tuan. Macam mana nak jaga tuan, betul? Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, orang yang dikatakan mendapat nikmat tu kan, inna a'tainakal kautsar, Allah janji kita dapat kautsar kan, fasholli li rabbika wanhar kan. Justru kerana itu hendaklah kamu semayang dan juga korban. Separuh pada ulama mentafsirkan, kalau kita dalam konteks kita ni korban lah, separuh ulama lain dia ambil yang semasa ni itu korban. Allah Ta'ala akan bagi kautsar kan, maka dia kata Allah Ta'ala janjikan kamu Al-Kautsar, iaitu telaga yang disiapkan gayung dia umpama langit, bintang di langit. Kalau gayung pun dah macam bintang di langit, agak-agak Kautsar tu kecil besar kan. Untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila diminum seteguk hilang dahaga selama-lamanya. Kan? Kita kalau kat dunia ni ada air minum seguk dah tak dahaga, tuan-tuan nak beli tak? Tuan? Ya, mana tuan, ada seorang dua je kat sini. Sekarang kopi jantan tak boleh minum dah, tak ada selera. Tanjung Agas, Bilal dia ada kedai tuan, jual air mango float ke apa nama. Itu hati ni minum air mangga. Tapi akhirat besok Allah janjikan air, telaga yang ada air bila diminum hilang dahaga selama-lamanya. Sebab kita hidup alam itu besok yang abadi yang aradi ni, baqa yang aradi, kekal yang mendatang. Sebelum tu kita tak kekal, lepas tu Allah hidupkan kita besok di alam akhirat dan kita kekal. Kalau kita bahagia, bahagialah selama-lamanya. Kalau kita takutnya orang yang kafir itu mereka akan sengsara selama-lamanya, manakala orang mukmin yang berdosa mereka akan masuk dalam neraka. Dengan rahmat Allah Ta'ala mereka akan dikeluarkan ke dalam, dimasukkan ke dalam syurga. Sanggup tuan-tuan selama-lamanya? Kena semayang lah, kena korban lah. Adakah maksud korban di situ tertentu ang dia? Adapun yang lain tu adalah kita kena berkorban untuk ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ibadah korban kita kena al-isar, utamakan orang. Betul tak? Walaupun ulama Melayu zaman dulu dia bagi 3, 1/3 bagi ke orang miskin kata. 1/3 bagi, bukan upah, bagi
kan, 1/3 buat balik. Dan saat zaman dulu tuan-tuan, keluarga besar duduk keliling-keliling rumahnya. Rumah orang Melayu dulu kan rapat-rapat kan, satu tempat tu duduk, kadang-kadang belaga-laga dapur, kadang-kadang tempat apa orang kata, orang Sembilan kata kelimbahan, tempat basuh pinggan tu, bawah apa tu pelantar tu kan ada air bertakung itiknya, itik sudu tu. Tuan-tuan ni cakap macam tak faham lah. Mana tuan-tuan ni lahir dunia mana dulu. Kadang-kadang kelimbahan tu pun tuan-tuan kongsi tu, sama masuk dalam sawah tu. Memanglah tuan-tuan, dia ambil 1/3 buat balik. Keluarga dia tu pun dah habis 1/3 tuan. Sekarang ni tuan-tuan, yang korban ni ramai orang senang-senang. Betul tuan? Ramai orang senang-senang. Saya masa kerja di Kuala Lumpur tu, ada satu kawasan perumahan tu, memang rumah dia tak adalah jenis 1,000 tuan. Tu jenis rumah zaman tu pun dah 600-700 ribu. Semelih gekor, selepas semelih kakas apa semua ni, potong letak sekilo. Betul tuan? Lepas tu hantar rumah yang 700,000 sesama tadi, dia sekilo. Apalah makna korbannya? Soalan saya tanya tuan, apalah makna korbannya? Situ memang orang hari-hari makan daging tuan. Takkan terkeluar pengertian korbannya. Sepatutnya kita dah biasa makan daging, tak payahlah tuan. Tak payahlah. Habislah, bagilah orang susah-susah. Ada anak-anak kecil yang jenis tak dapat makan daging. Saya ambil contoh hidup saya tuan. Saya ni tuan nak boleh makan daging, tunggu korban tu lah masih kecil-kecil tu. Ayam pun jarang boleh tuan, kecuali ada orang Kuala Lumpur balik. Ada orang Kuala Lumpur datang, baru mak suruh kerja ayam tuan. Bagai nak mati ayam kampung zaman tu. Bukan macam ayam sekarang, hembus pun tak lari. Wah, sikit eleh. Ayam sekarang baby tuan, 40 hari. Ayam kita 4 tahun. Kita nak dapat dia tuan-tuan, Allah. Tuan, tunggu korban lah. Sebab tu dulu saya selalu syur kan, kalaulah taman tu korban 6 ekor, sekor tu hantar kampung. Tuan-tuan, ramai orang tak ada kemampuan. Ada anak-anak di sana tu tuan-tuan, percaya cakap saya, mereka jarang boleh makan daging. Itu ada satu sekolah kawasan pedalaman kita, ada tuan-tuan. Terpaksa kita kerajaan bagi duit makan tengah hari. Kenapa? Jumlah kehadiran ke sekolahnya kurang. Bila disoal makan, barulah ramai budak pergi sekolah. Kita jangan tengok orang keliling kita ni tuan. Orang keliling saya tahu. Betul tuan? Ni pedalaman tu. Orang yang jenis macam ni kesian tuan. Yang duduk rumah flat yang kena-kena, Allah tuan. Kesian, anak pun dah minum susu. Anak umur setahun minum susu apa tuan? Susu pekat tu. Pergi kedai beli roti Gardenia 5 bungkus orang. Betul tak? Tuan-tuan pernah mengalam tak? Sehari 2 tu tak ada roti kat kedai. Lanu roti sehari 6 bungkus tuan. Minta maaf lah ni tuan nak cakap ni. Sebab ibrah korban tak masuk. Itu sebenarnya al-ithar, melebih orang tu tak ada. Kalau kita boleh kan, kalau aku ambil 5 orang lain macam mana pula ni? Ambil 1 je lah. Dan esok-esok punya cerita betul tuan. Tak, balun 5 tuan. Nasib baik dia tak ambil dengan raga-raga balik tuan. Tuan tengok. Allahu Akbar. Sampai semua barang tak ada. Saya kebetulan anak saya tuan tak kira Tuhan, jarang makan nasi, selalu makan roti je. Saya pun beritahu anak kita, tak apalah, minggu 2 ni kita tak payahkan roti. Ada nasi, kita makan nasi. Macam tu lah. Tapi kita tengok bagaimana tamaknya manusia, sampai tak mengenang orang lain. Tengok, sampai gaduh-gaduh tuan.
Sampaikan yang kedai tu pun kena marah. Kalau dah tak boleh, tak ada barang, jangan berniaga. Itu dia kena marah. Astaghfirullahalazim. Ni tuan, ni hati kita ni dah kenapa tuan? Dah kenapa? Itu saya sebut, yang kita tak bagi tuan-tuan datang masjid masa tu, apa sebabnya? Nak menjaga ni, takut ke yatim anak, takut ke duda suami. Saya cakap dalam radio selalu tu, tolonglah masing-masing jaga, janganlah pergi masjid dulu. Kapi tuan-tuan. Yang sebenarnya kita fikir Allah, sebab jabatan agama ni tuan, okey, yang jabatan kementerian hospital semua ni dia jaga masa tuan-tuan hidup. Masa tuan-tuan hidup sakit dia jaga tuan. Memang dia pun letih tuan, dengan face shield dia, dengan macam entah apa waman ni dah tuan. Nak macam Robocop cantik lagi. Bila dan Ustaz Ridwan ni and the group ni 24 jam tu. Tu tuan-tuan punya imam tu yang tak gemuk tu macam bos dia lebih kurang. Kita 24 jam tunggu. Orang tak kata jabatan agama buat kerja tuan. Dia tak tahu yang kami tunggu 24 jam ni. 24 jam standby. Kering telefon bunyi. Bubap. Siapa pula mati. Rupa cik, saya nak kahwin ni, khusus kahwin bila buka? Haram betul. Khusus kahwin, marah dia tu jabatan agama ni, apa orang nak kahwin ni, kita menegakkan masjid. Dia kata kalau si Endain tak boleh kahwin, kami zina, pengarah tanggung. Dah saya pula yang tanggung tuan. Dia seronok, saya pula masuk neraka tuan. Gila babi betul orang Melayu. Babi gila pun tak macam tu. Dah kita bukakan khusus kahwin tuan, agak tuan, dia bila nak kahwin? Bulan 2 tahun depan. Iya kan? 3,000 lebih itu khusus kahwin. Saya benarkan. Ini tuan-tuan, supaya kita utamakan orang, jaga kemaslahatan, tak ada maksud untuk menghalang tuan melakukan ubudiah kepada Allah Ta'ala. Dan Allah kata bumi ni masjid. Ketika tak ada masjid tak boleh guna, tuan-tuan jadikan bumi ni masjid, sembahyanglah di mana-mana. Betul tuan? Ngamuk bumi sesama jawatan kuasa pun bergamuk tak? Asyik ekau. Kesian betul kan? Parah betul orang Islam. Saya katakan kita belum benar-benar memahami. Ulas pula mufti punya keputusan. Dia baru baca kitab Idaman Penuntut tuan. Tapi dia punya syarah tu, macam segala tafsir dia tahu. Ada pula satu tempat tu pula bangga, kami membenarkan sembahyang Jumaat 12. Lambat. Negeri 9 tahun 50 dah keluar fatwa dah, Syekh Ahmad dulu. Boleh sembahyang 4 ke 12 orang ni Jumaat. Kita benar sembahyang Jumaat 12 orang. Kan? Marah lagi tak puas hati. Kalau negeri lain belum benar lagi, kita dah benar dah. Lepas tu negeri lain benar 40 je, kita benar ikut kapasiti masjid. Syaratnya kena berdaftar, bagi QR code, betul-betul kan? Ontok tak dapat, tak efisien, nampak tuan? Bagi QR code pula, ini dia kata menyusahkan. Yang dia beli daun pandan, beli pegaga online boleh pula. Daun pandan beli online, faham kan? Nak dapat QR code tu payah, menyusahkan sungguh. Inna dina yusrun, agama ini mudah. Rabbi yasir wala tu'asir ya karim. Amboi tuan, sombong betul tuan-tuan. Bila tuan-tuan konon tuan dah masuk ward hospital Istiha akan meninggal dunia, masuk bilik. Masa pandemik tuan-tuan, semua yang menguruskan jenazah di masjid relax aja. Yang tak ada tu pegawai saya tu, Ustaz Ridwan tu, 24 jam tunggu, meninggal, pergi, tak boleh ramai pula tuan-tuan, 4 orang je. Datang pula jenazah macam tu punya badan tuan-tuan, nak angkat tuan-tuan. Dah lah macam-macam balut tuan-tuan.
malah nak cerita lah. Hantar ke kubur tengah-tengah malam satu pagi. Tuan-tuan ingat ada ke Bilal Khan nak gali kubur satu pagi? Tahu tak Bilal Khan? Siapa nama? Nasi Bilal Khan ke apa tu? Pelakon penggali kubur tu kan. Minta maaf lah Bilal Nasi Bilal Khan. Ni bagi contoh saat kamu berlakon dalam drama tu. Batu pula dengan batu gravel. Ya Allah tuan, bukan senang. Selepas kita kebumikan tu spray pula. Dengan yang ngangkat-ngangkat semua kena spray. Jalan-jalan lalu semua kena spray. Van jenazah kena spray. Tuan-tuan bayangkan tu. Lepas tu waris tengok tan jauh, wah, nangis. Ni yang anak kecil, yang ibu tunggal. Kita cakap sedap tuan-tuan, sebab tak kena kat batang hidung. Itu saya katakan al-ithar, mementingkan orang lain. Daripada umat Islam semua ni meninggal dunia dapat sakit, baik kita jaga mereka. Umat Islam yang produktif, yang sihat, mereka akan bekerja, mereka akan keluar zakat, mereka akan memakmurkan negara. Betul tak? Mereka akan imarahkan masjid. Sabar tuan-tuan, sabar. Ya Allah, ni ujian, ya Allah, kita sabar. Betul tak? Tapi kalau zaman komunis mengamuk dulu, elok pula tuan nyuruk lantang bayan bagai. Sakit betul hati pagi ni lah. Ini kuliah subuh, nak melanyak je rasa. Saya harap orang masjid yang belajar ilmu sepatutnya tak ada masalah. Suruh terang, saya kadang-kadang saya nangis. Allah, Datuk Seri Unti Besar, nampaknya ustaz kita berdua je kena balut. Sampai tahap tu memang saya dua orang je kena teruk. Orang lain relax kan. Tak tanya pegawai saya. Tapi saya sabar lah tuan, saya maafkan. Dalam radio pun sebut saya maafkan. Tak apalah, orang tak faham. Jadi dalam ibrah itu, belajarlah dari sekarang tuan, belajarlah mementingkan umat. Sebab tu saya tak boleh fikir orang Islam di Negeri Sembilan khususnya boleh hidup susah. Tak boleh fikir. Kalau kita boleh buang sifat tamak, buang sifat hasad, buang tulul amal. Antara penyakit-penyakit batin. Hasad nakkan orang lain hilang nikmat dia. Lebih kurang macam itulah. Kan? Tamak nakkan orang lain punya. Tulul amal rasa tak mati. Orang kalau rasa mati, dia rajin buat ibadah tuan, rajin utamakan orang, rajin buat amal jarah, betul. Orang yang rasa tak nak mati ni, wah, boleh ke dia. Tak ada orang susah tuan, percaya cakap saya. Tak ada orang susah. Ni nak landing ni tuan, ceramah dalam tak boleh. Kan orang ngadu, dia kata pengarah jawatan agama pun tak ikut SOP. Ada sekali saya semayang jenazah tuan, jadi rapat pula. Kameraman tu pandai betul tuan, dia tahu muka saya. Dah lah nampak rapat tu. Oh, dia tengok pengarah jawatan agama tak ikut SOP, sepatut denda dan boleh dibuang kerja. Ada telefon saya, ustaz tak takut kena buang kerja ke? Ustaz langgar SOP. Tuan-tuan tahu tak saya kena ada orang telefon saya ni. Saya kata nak buat macam mana, masa angkat takbir tadi memang jarak. Kan, selepas saya angkat takbir, orang lain angkat takbir sebelah. Allah Akbar. Takkan dia angkat takbir jarak ni, saya dah lama terjun parit pula saya. Kalau tuan-tuan tengok orang Islam susah kat keliling tuan, menjadi kewajipan kita menyantuninya. Bukan nak banyak, kita yang ramai ni tuan, macam ni punya ramai ni, bagi RM3 seorang pun tuan, kalau 100 orang dah 300 je dah selesai makan di bulan ni tuan. Itu tuan, bukannya ramai sangat yang susah putus makan ni tuan. Tapi kita punya kehidupan, pengertian korban kita ini menyebabkan orang Islam putus asa dalam hidup tuan. Putus asa dalam hidup. Sampaikan mereka menyumpah nyenganah, tak guna dah jadi orang Islam ni, hidup susah gitu. Tuan-tuan, saya biasa dengar kalimah ni tau. Alah, pergi masjid pun bukan masjid tolong kita. Alah, pergi jabatan agama pun bukan boleh nolong kita. Dia jadi frust tuan-tuan, kehidupan dia. Jadi tuan-tuan, saya cakap banyak ni tak erti. Kita nak nyuruh orang pun tak boleh.
Kita mula dengan diri kita lah. Cuba tuan-tuan tengok orang kita utamakan. Kalau jalan sempit, orang nak lalu, bagi orang lalu. Tunggulah sekejap tuan-tuan. Tanpa mak, buang perasaan, buang. Utama kan. Jaga air muka orang. Jaga kehormatan orang Islam. Rasul yang tak ada sarung, dibalut dengan kain lah, dibalut dengan surat khabar lah. Betul tuan? Sekarang ni apa kita buat tuan? Bawa motor kan? Betul tuan? Rem tu wong wong wong, kita cucu kita baru nak tidur tuan. Komung perut kan? Dah terjaga balik budak tu. Atuk bila cucu menangis tuan, mana sanggup? Kejap dah bangun, kejap dah bangun. Hari ni orang Islam perangai macam tu. Sebab apa tuan? Tak ada ambil ibrah daripada korban apa-apa pun. Yang lebih tahu lagi, daging korban diperebutkan. Ada zaman-zaman saya di Malang Mufti dulu, ada masjid bergaduh jawatan kuasa, taugah adik kaki lembu. Kaki lembu tuan-tuan, dia 22 ekor korban tuan-tuan masjid tu. Ada satu masjid, malah nak cakap masjid mana. Kalau 22 ekor lembu korban, berapa kaki tuan-tuan? 88 tuan-tuan. Oh ni 9, kalau sebut 8 tu maknanya azim. Berapa anak kau? 8. Oh tu ramai betul tuan-tuan. Kan? 8 ni kalau kat dengan 9, dia macam 7 pada orang Arab. Orang Arab kalau sebut 7 tu mana menunjukkan ramai betul tu, banyak betul tu. 88 tuan, akhir bergaduh dekat kaki lembu. Kalau lembu tu hidup balik, dia akan cakap, apalah kau bangang benar berebut dengan kaki dan. Korban ni sepatutnya menyantum hati. Akhirnya tuan-tuan, taugah adik kaki korban gaduh, langsung letak jawatan kuasa. Astaghfirullahalazim. Ini tuan-tuan, saya ni meletek sebenarnya, bukannya kuliah subuh nak pun. Ada kitab ni akan bacakan lah, ambil kita habis kan. Dia pun cerita klasik ni, saya cerita yang pandemik ni. Saya kalau nampak kedai gunting rambut penuh ni, rambut sepanjang kan. Kan rambut saya panjang ni, panjang menonton kan. Saya pergi kedai, saya tengok ada 3 orang budak-budak beratur, saya balik lah. Biarlah budak tu. Saya tengok sekali lagi pergi kat Lobai apa, yang kat Ampangan tu kan, tengok ramai pula orang tua beratur. Biarlah, saya balik lah. Akhirnya biarlah tuan-tuan, dekat 2 bulan dah tak gunting. Kata Ustaz Ridwan, kat sini ada tukang gunting kan. Ustaz Ridwan pula promosi tuan-tuan kat saya. Ustaz Failah, saya kata saya ada orang kat Semenjaya tu boleh gunting rambut. Tuan-tuan, kita kena besar jiwa, kita kena macam tu lah. Saya harap tuan-tuan faham apa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taufik pada saya dan tuan-tuan, insyaAllah. Ya, sesungguhnya Islam tu amat indah, amat seni, amat halus. Kadang-kadang kita cemari dengan sifat-sifat mazmumah kita. Mudah-mudahan sujud kita, rukuk kita ni juga menundukkan, menyujudkan hati kita, insyaAllah. Ya, mudah-mudahan tuan. Saya minta maaf tuan, cerita-cerita tadi bukan marah tuan, tapi lebih kurang lah. Ini cerita ni tuan-tuan cubalah fikir-fikir benda-benda lain. Boleh tuan mudah-mudahan kita hidup selesa. Minta Allah Ta'ala tarik cepat sikit musibah yang ada ni, supaya kita boleh hidup macam biasa. Sian anak-anak pergi sekolah duduk dalam kotak. Betul tuan, saya pergi sekolah apa ni, yang tadika lah, yang apa tuan, sian ni. Cikgu letak dalam kotak tuan, 1 meter kali 1 meter. Situ duduk tuan. Dah macam kucing saya tengok anak saya tuan. Allah, sian saya tengok. Tapi kita yang tua-tua semua dogi-dogi tuan. Akhir apa jadi sekarang? Dah tambah kluster balik padan muka. Besok tak dapat semayang. Balik 3 orang semula. Ya kan? Masa tu agak-agak siapa guna kapi tuan? Pengarah Jabatan Agama. Takut dokek virus. Sampai sekarang dia tak berani kahwin lain sebab dia takut dekat makhluk. Jangan combuk kau takut kat orang rumah, takut dekat makhluk. Tuan macam tak setuju dengan saya, kenapa?
Saya gurau tuan gurau. Minta maaf lah. Minta banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah bagi hidayah kepada kita sama. Aku likulli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wallahu a'lam bissawab.